يسر ولا تعاسر أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الله العزيز أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia taufik inayah dari Allah taala dapat bersama-sama pada hari ini kita memahami apa kemahuan kehendak Allah taala, kita mentaati perintah Allah Azza wa Jal. Syukur banyak-banyak hari ini Allah taala beri kesempatan kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk mentaati Allah taala. Sebab itulah qadar kita, itulah yang Allah taala mahukan dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita ni untuk mentaati Allah taala. Tak ada qadar lain dah tuan-tuan sekalian. Semua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita hanya saja beribadah kepada Allah taala. Jadi semua yang ada ni adalah nikmat. Nikmat mana dia? Belas kasih Allah taala. Jadi kita boleh hadir di dalam majlis yang penuh barakah, maghfirah, keampunan Allah taala. Ini adalah salah satu daripada belas kasih Allah taala. Bukan sebab kita ada kenderaan, bukan sebab kita ada kekuatan, tidak. Sebab apa? Allah taala kesian dengan kita. Itu sebab dapat kita hadir, dapat kita duduk dalam majlis yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Ini semua takdir Allah taala. Ini semua Allah taala punya keizinan. Dapat kita datang di rumah Allah taala, kita sujud akan Allah taala. Hari ini dapat kita kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang besar tuan-tuan, bukan kecil ni dah. Syukur banyak-banyak hari ni pun ramai manusia, lebih kurang 7 bilion. Orang kira manusia ni 7 bilion. Banci, sambung, jadilah 7 bilion. Tapi tak ada nas lah, cuma orang kira. Boleh lah dari sudut akal dia tu. Nah, 7 bilion, 8 bilion. Lepas tu kafir saja 6 bilion, 5.5 bilion. Banyak, bukan sikit orang kafir. 5,500 juta bang, orang kafir, Tuan Haji. 5,500 juta orang kafir. Orang Islam 1 bilion, 1.5 bilion, atau 2 bilion, lebih kurang. Mana 2 bilion? Antara 2 bilion tu kita lah. Yang ada kalimah la ilaha illallah. Sampai ke sini, sampai ke Taman Senangin. Akan kalimah ni tuan-tuan, Nabi dakwah Makkah, Madinah. Nah, Allah Ta'ala punya kesian dengan kita hari ni, kita dapat kalimah. Kalimah dapat ni tuan-tuan sekalian, bukan bono yang kecil, bono yang besar. Mana nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala yang besar, iman dan Islam. Iman apa? Mengia, percaya, membenarkan. Jadi kita mengia, percaya, membenarkan akan wujud Allah Ta'ala. Kita mana nampak Allah, tapi kita percaya akan Allah. Kita boleh pergi Makkah, Madinah, belanja duit lagi. Ini kan rapat orang ke Makkah, Madinah. Orang beriman lagi, orang Islam kan. Kita orang Malaysia, orang Seremban, Sembilan ke rapat. Madinah, Makkah, ramai hari ni tuan-tuan sekalian. Kenapa orang pergi juga? Kenapa orang pergi juga? Sebab kita mengiyakan akan kebenaran. Inilah agama yang dikatakan agama Tauhid. Tauhid apa? Tauhid diambil daripada perkataan wahdaniyah. Makna dia esa. Kita sembah Allah Ta'ala. Tak nampak, sembah juga. Sebab kita yakin. Kita mengiyakan akan kewujudan Allah Ta'ala. Dari jauh dengan izin Allah kita datang ni tuan-tuan sekalian. Nah, kita pun tak pernah lihat wajah Rasulullah. Siapa pernah lihat wajah Rasulullah? Rasulullah ada kalau nak mimpi sah. Tapi kalau nak tengok ragam gitu, nak mimpi akan Nabi, malu gitu tuan-tuan. Ragam gitu. Nah, ragam gitu. Lepas tu nak tengok Nabi, Allah malu gitu. Nah, ragam gitu, Allah alam lah ustaz lah tu. Kalau tuan-tuan tak tahu. Kan, mungkin hebat pada saya. Dapat tiap-tiap malam mimpi wajah Nabi SAW. Allah alam, tak tahulah kelebihan masing-masing. Kan, cuma janggut saya lebih sikit pada tuan-tuan lah. Betul tak? Kan? Kan nampak kan? Belakang korang ada tu. Nah, ada kan? Nampak. Jadi mak kat bola kanan saya, bola kiri surau. Jadi hari ni Allah Ta'ala bagi kalimah ni bukan bondo kecil, bondo besar. Mak kat tepi nampak macam mak semua kan, tak ada akak kan?
Kan kau cik hati lah pula. Macam tua warna lah kita buat kan. Saya pandang sebab nampak colah tingkap itu. Ada bentara guru pun. Ingat tak ada belah kiri belah kanan tu kan. Jadi kita kahwin dengan orang yang kenal Allah Ta'ala. Nah, kita kahwin dengan orang yang kenal Allah Ta'ala. Orang yang sembah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu sebab dalam kitab Tauhid. Nah, kitab Tauhid. Ni Ustaz Muqaddimah kitab Tauhid. Nah, Muqaddimah sebelum kita nak cerita pasal Ramadan ni. Kan, orang panggil ihya, ambang. Apa yang kita nak ambang kan? Bazar Ramadan depan tu kau. Apa yang kita nak ingatkan sebenarnya ni? Kan, tiap-tiap tahun rasa. Nah, kita cerita pasal ihya, nak hidupkan Ramadan tu. Nah, Imam Al-Sanusi dalam kitab Tauhid bagi tahu ada 3 bondo yang wajib kita sabut dalam hidup itu. Ingat elok-elok 3 bondo ni. Pegang elok-elok masuk dalam hati. Yang pertama, lapas basmalah. Basmalah ni apa? Makna dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lapas basmalah. Setiap bondo yang kita buat yang tiada larang dalam syarak, jadi kita sebut apa? Basmalah. Mana bismillah. Dengan nama Allah, nak minum bismillah, nak ni bismillah. Tapi dengan bodoh tu adalah suruhan perintah Allah Ta'ala. Kalau tak ada dilarang, tidak disuruh pun tidak, dia jadi harus. Tapi tak apalah, kita nak amal kan. Harus pun kita nak amal sebab bodoh baik. Kita sebut akan nama Allah Ta'ala. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram. Baru-baru ni dah viral kan. Dia minum, dia cakap bir, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia cakap itu bukan bir. Nampak? Kurang hajar tu. Dia main-main dengan agama Allah Ta'ala. Boleh rosak akidah. Main-main. Mana boleh main-main? Lepas basmalah ni Allah Ta'ala khaskan untuk kita orang yang beriman. Awal Fatihah kita, ayat pertama. Apa kita sebut? Lepas basmalah itulah. Keseluruhan Al-Quran, ulama Tauhid dia bahas. Keseluruhan Al-Quran, makna dia tu ada pada lapas basmalah. Lapas basmalah, hebat dia tu ada pada huruf ba. Hebat huruf ba ada pada titik pada ba. Itu panjanglah cerita tuan-tuan kena ngaji bab Tauhid. Basmalah ni tuan-tuan sekalian cukup. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kat situ ada nama zat Allah Ta'ala. Dia boleh bawa main benda tu. Tak boleh sesuka hati. Apabila dah tak ada ilmu, dah jahil macam tu jadi tu. Di situ ada zat Allah Ta'ala. Kat situ ada 2 sifat. Sifat yang agung. Sifat apa? Rahman, Rahim. Pemurah, penyayang, pengasih. Nak buat main dengan benda tu, mana boleh? Itu sebab dalam kehidupan kita bang, dengan Allah, nak keberkatan, kata ulama, 3 benda yang pertama, basmalah. Yang kedua, hamdalah. Hamdalah apa? Syukur, puji akan Allah Ta'ala. Kita ni jarang bersyukur akan apa yang Allah Ta'ala bagi sebab kita selalu pandang lebih orang. Pandang lebih kita. Apa yang kita ada hari ni, kalimah la ilaha illallah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu pun memperjuangkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak jadi umat Muhammad. Itu umat Muhammad, ada kalimah umat Muhammad, diharamkan umat terdahulu masuk syurga sebelum dipenuhi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 dalam syurga tu penuh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Muhammad tu? Kita orang. Itu sebab lafaz hamdalah hari-hari kena main kat bibir kita tu. Lepas basmalah apa? Ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhir Fatihah. Ila akhir Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Puji Allah Ta'ala, tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat hari ni kalimah yang hebat. Dapat berkumpul, dapat semayang. Orang kafir mana dah kumpul semayang macam ni? Mana ada? Ada orang Cina, orang India kat sini, orang Jepun, Korea, Meksiko. Tak ada. Yang kita ada ni tuan-tuan sekalian. Kita sabut akan puji Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Syukur banyak-banyak. Allah Rabbi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi itu jadi rukun. Bahkan Syahrul Sya'ban ni tuan-tuan sekalian adalah bulan selawat. Nah, dalam khutbah Jumaat begitu kan. Syahrul Sya'ban apa? Syahrul Sya'ban apa bulan? Bulan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah bayar pun. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam sembahyang kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Puji Allah Ta'ala. Assalamu alayka
Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahadah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud akhir. Dia jadi rukun apa? Kita kena masukkan selawat. Kalau bondo ni tak penting, takkan bondo ni masuk. Itu sebab selawat ni tuan-tuan sekalian, bondo yang penting. Bondo yang hebat. Bondo yang membuatkan doa kita makbul. Bondo yang membuatkan Allah Ta'ala sayang, cinta, suka pada kita. Selawat kepada kekasih Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ibnu Hajar al-Asqalani mu'tamad dalam semayang kita sebut apa? Sayyid. Mana dia? Penghulu segala Nabi. Nah, Sayyid mana dia? Penghulu. Jadi kita tambahlah Allahumma salli ala Sayyidina. Sebut betul-betul. Sayyidina. Bukan Sayyidina. Sayyidina tu anak kita main tu. Nah, yang main daripada dulu tu. Yang main tu lah. Yang boleh geran lah, boleh tu lah, buat rumah lah, buat hotel lah. Pernah main tak? Daripada dulu tu lah. Sayyidina lah, Jutaria tu. Itu Sayyidina. Yang kat sekolah ada tompet main-main tu kan. Ini penghulu. Mana ada Sayyid? Mana? Sayyidina. Sayyidina. Sabutan untuk selawat kita masuk dalam sembahyang kita. Jadi 3 bondo. Yang pertama sekali basmalah, hamdalah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lupakan 3 bondo dalam kehidupan kita hilang keberkatan. Keberkatan macam mana? Hidup kita ni jauh daripada akhirat. Kalau jauh pada akhirat, mana hilang keberkatan. Kerja kita jauh pada akhirat. Isteri kita jauh pada akhirat. Anak kita jauh pada akhirat. Kehidupan kita jauh pada akhirat. Itu hilang keberkatan. Makanan kita jauh pada akhirat. Minuman kita jauh pada akhirat. Sahabat-sahabat ini jauh daripada akhirat. Hilang keberkatan. Sebab kita tak amal apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Nak keberkatan lebih dalam diri. Memang kita orang beriman. Kita mahukan keberkatan. Kita mahukan akan belas kasih Allah Ta'ala. Kalau tidak ada belas kasih Allah Ta'ala, hati kita ni tuan-tuan akan jadi ganih tu. Hati kita ni, gajuh dalam badan kita ni dengan izin Allah akan jadi ganih, akan jadi tak tentu harap jikalau kita tidak boleh keberkatan ataupun makna dia rahmat Allah Ta'ala. Kita perlukan rahmat. Rahmat ni belas kasih Allah Ta'ala. Tak ada rahmat kita masalah. Itu sebab dalam pelapar basmalah tu ulama bahas dia ada dua sifat. Satu Rahman, satu Rahim. Rahman mana dia pemurah. Pemurah Allah Ta'ala pada seluruh makhluk. Tak kira lah kafir ke, Islam ke, binatang ke, haiwan ke, tumbuhan ke. Allah Ta'ala kurniakan rezeki. Tetapi Rahim Allah Ta'ala hanya senyap kepada orang yang beriman. Apa? Kasih sayang. Ini kita dapat kalimah ni, Masya Allah. Ramai manusia, Masya Allah Ta'ala bagi kita kalimah. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah. Melayakkan kita sujud akan Allah Ta'ala. Orang tak ada kalimah, tak layak sujud kepada Allah Ta'ala. Orang tak ada kalimah, tak layak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelayakan kita hari ini dengan izin Allah dah ada syarat sah solat kita. Antara apa? Islam. Syarat sah solat kita. Lagi-lagi sembahyang tuan-tuan sekalian. Bondo besar. Lepas kalimah. Sembahyang paling besar. Hari ini kita boleh sujud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang banyak kita nak sebut akan perkataan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah Ta'ala dah bagi kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak-banyak akan manusia Allah Ta'ala bagi kita ni tuan sekalian sebaik-baik kejadian. Nah, Allah Ta'ala bagi roh, bagi jasad. Daripada makhluk Allah Ta'ala ada berapa? 70,000 jenis. 70,000 makhluk. Kita antara 70,000 laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bagi kita roh makhluk ada 5. Yang pertama, malaikat. Kedua, jin. Ketiga, syaitan. Keempat, manusia. Kita lah. Ada ruh. Yang kelima, haiwan. Daripada 5 tu ada jasad. Topak jasad. Dua makhluk Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, manusia kita. Yang kedua, haiwan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita dengan haiwan ni ada ruh, ada jasad. Lepas tu Allah Ta'ala bekalkan kita. Nama dia akal. Akal ni tuan-tuan sekalian, dalil. Mana ada dalil ada 2. Satu nakli, satu akli. Nakli Al-Quran Hadis. Akli ni tuan-tuan sekalian adalah akal. Akal ni satu nikmat Allah. Kalau kita tak berakal tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak hidup atas muka bumi Allah Ta'ala? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Macam mana kita nak jadi khalifah jika Allah Ta'ala tidak bekalkan akal? Itu sebab kita ada akal. Beza kita dengan haiwan binatang adalah akal. Akal itu membezakan kita, tuan-tuan. Akal itu membezakan kita. Antara perbezaan kita yang paling besar dengan haiwan, dengan makhluk yang ada jasad, ada ruh suku kita adalah akal. Allah bagi kita akal, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala lantik kita khalifah atas muka bumi Allah Ta'ala. Malaikat akan layan kita. Sekurang-kurangnya 80,000 malaikat layan untuk seorang ahli syurga. Allahu Rabbi. Siapa dia tu? Kita lah. Kita lah. Itu sebab dengan izin Allah, kita nak jadi diri kita ni, tuan-tuan sekalian, beramal, beribadat kepada Allah. Macam mana kita nak bawa amal ibadat kita ni? Kita ikut sunnah Nabi SAW. Itulah agama, itulah ibadah, itulah kejayaan. Nabi ajar kita sampai masuk jamban. Tuan-tuan ingat? Kau tanya ke kawan India, Cina tu tak faham kau ni, agama kau ni, ikutan akidah kau, keyakinan kau ni, ajar sampai masuk jamban. Tak ada, berak pun tak basuh, tuan-tuan. Kita sampai macam tu sekali, cuba kita fikir, renungkan elok-elok, guna akal yang Allah Ta'ala berikan. Itu sebab agama yang kita dapat hari ni, inilah agama tauhid. Ajar sampai macam tu sekali, nak berpakaian ajar, nak pakai seluar ajar, kita nak bergaul aja, lepas tu kita nak dengan masyarakat aja, dengan itu aja, nak berjimat pun aja, masya-Allah. Bukan melasang ni, tuan-tuan. Ada tertib, ada adab. Ajar keseluruhan, Nabi ajar satu-satu. Nak mencangkung macam mana, nak kucing, nak berak, nak terberak Nabi ajar. Lepas buang air basah, air kecil, kita nak taharahkan najis tu, nak sucikan dia ajar. Sebab kita buang tu bondo kotor. Biarkan bondo tu tak jadi bondo yang bahaya pada diri kita. Rasulullah ajar macam mana nak buat. Nak buang air tu macam mana. Nak noktan dia macam mana. Nak menoran macam mana. Nak picit alik mana. Nabi ajar satu-satu. Nampak. Punya hebat tuan-tuan sekalian. Ni'mat Allah Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei manusia, nikmat apakah yang belum aku berikan yang hendak engkau dustakan? Punya banyak nikmat Allah. Tak terkira, tuan-tuan. Itu sebablah masya-Allah. Kita ni kerja kita apa? Kembali balik ayat dalam surah Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada sebab kalau kita tak nak beribadat kepada Allah Taala. Tak ada sebab kita ni tidak mahu beribadah kepada Allah. Kalau kita nak shortkan ataupun kita nak apa pergi? Short apa? Bahasa Inggeris ni? Alah, bahasa Melayu tak keluar. Nak kita nak sorting tu, nak apa? Nak pisahkan apa, kita nak asingkan kan? Nak asingkan mana tu? Tak keluar bahasa Melayu, minta maaf. Nak asingkan satu-satu. Macam bagus kan? Tak pandai warna dah. Main cakap itu tak betul, tidak Allah alam lah. Betul pula warna kan? Jadi nak asingkan mana tu? Kita nak asingkan kehidupan kita daripada agama, itu orang kafir. Nak asingkan kehidupan daripada agama, nak jadi sekular. Kita nak sombong dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa yang kita ada hari ni semua milik Allah. Mata kita, telinga kita, semua milik Allah. Mulut kita. Lepas tu kepala, akal, dalam tu ada otak. Lepas tu Allah Ta'ala beri akal. Itu semua Allah Ta'ala punya. Cuba tengok wajah kita dengan wajah haiwan, wajah kucing. Lawa kita, tuan-tuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala cipta kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Hebat kita. Itulah bondo nikmat-nikmat ini yang Allah Ta'ala berikan. Allah nak apa? Allah nak dengan amal. Tu kita datang, tuan-tuan sekalian, kata Allah, kono pula bulan ni Sya'ban, syahrul Sya'ban. Lepas tu kita nak masuk akan syahrul Ramadan, nak cerita akan bulan Ramadan. Biar dapat kita hidup ke Ramadan. Biar Ramadan kita kali ini, tuan-tuan sekalian, Ramadan yang bermakna lebih baik pada tahun lepas dan lepas itu. Jadi kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Kita bukan nak claim yang kita ni orang baik. Tidak. Kita bukan nak sombong. Tidak. Kita nak jadi orang baik, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala suka kepada orang baik. Kita nak jadi orang baik. Nak jadi orang yang beramal soleh. Nak jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Jadi itu sebab dengan izin Allah kita duduk atas muka bumi Allah Ta'ala. Segala yang kita ada ni adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat Allah Ta'ala yang hebat. Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita ni kena sedar, yang kita ni adalah hamba makhluk Allah Ta'ala. Tak ada kekuatan kita, tuan-tuan. Dulu kita fakir tu. Fakir habis-habis kita ni. Fakir sedahsyat-dahsyat fakir. Keluar pun tempat yang kotor kita keluar. Lepas tu daripada air yang tidak bermakna. Dari situlah Allah Ta'ala bagi kita mata, bagi kita telinga, bagi kita hidung, bagi kita kepala, bagi jantung, habis semua.
Dengan setitik air itulah daripada nutfah. Rasulullah beritahu dalam hadis. 40 hari dia akan jadi alaqah, segumpal darah. 40 hari akan jadi mudghah, segumpal daging. Kita tiup roh besar dalam alam rahim. Alam rahim besar-besar keluar tuan-tuan sekalian, telanjang. Siapa keluar pakai sepeda? Ada. Siapa keluar pakai boxer? Ada keluar pakai baju? Ada keluar pakai jubah? Tak ada. Salah bonang, tak ada keluar. Merengek, menangis tuan-tuan sekalian, itu kita dulu. Nah, ini dengan izin Allah kita nak bagi kita sedar supaya kita jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Itu kita dulu tuan-tuan sekalian. Nak nyusu pun orang bagi, nak makan pun melalui orang. Ada apa kepatut kita ni nak sombong, nak bongkak akan Allah Ta'ala? Ya Allah, payah mana lidah nak nyebut akan perkataan Alhamdulillah, puji akan Allah Ta'ala. Yang kita ni lemah di sisi Allah Azza wa Jal. Tapi Allah bagi peluang tuan-tuan sekalian kepada kita beramal. Umat terdahulu buat salah jadi buruk, jadi itu, jadi ini. Bagi habis semua akan azab. Kita umat Muhammad SAW ditahan lagi, bagi peluang lagi, bagi peluang lagi. Hari ini tuan-tuan, orang tak tahu aib kita. Allah yang tutup aib kita. Kalau orang tahu aib kita, tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat, mungkin kita ditergajang, disepak, dipijak. Allah Ta'ala yang tutup aib kita tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala sayang kita. Sebab kita di umat Muhammad SAW. Lepas tu kita ada kalimah. Jadi kita kena gunakan masa kita ni sebaik yang mungkin, insya-Allah. Suatu hari kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Suatu hari kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasai mati. Nah, mati ni tuan-tuan sekalian, Allah nak cerita takut. Itu sebablah kita nak adakan kuliah. Kita nak bagi diri kita ingat biar ada mau'izah. Biar kita ni taubat akan dosa-dosa kita, insya-Allah. Supaya Allah Subhanahu wa taala redha akan hidup kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan disu'il khatimah ataupun mati dalam keadaan tak baik. Jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian, syukur banyak-banyak hari ini Allah Taala bagi kita peluang. Ini baru mukadimah tuan-tuan sekalian. Habis ceramah tak tahulah ni, mungkin pos boleh ikut. Dah semua menyesal duduk kan. Jadi masya-Allah kita nak bagi soda, nak naikkan jazbah semua. Jazbah ni mana dia semangat. Nak bagi tahu yang kita ni tuan-tuan sekalian ada Allah Ta'ala. Apa yang kita buat hari ni Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala tilik. Jadi masya-Allah kita ni dah masuk bulan Syaban kan. Bulan Syaban nak bagi ke bulan Ramadan. Ya, Syaban ni tuan-tuan sekalian, makna Syaban ni tuan-tuan sekalian, perpindahan yang berlaku. Makna Syaban ni makna perpindahan yang berlaku. Ke Ramadan ni gersang, kering, panih, itu makna Ramadan. Jadi Ustaz sebelum nak cerita pasal Ramadan, Ustaz nak ambil mood sikit cerita pasal Syaban. Sikit kan. Sebab Syaban ni selalu lupa. Memang kita lupa bulan Syaban. Kita ingat Syaban ni tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian. Rajab kita heboh dengan Isra' wal Mi'raj. Nah, lepas tu Syaban nak masuk Ramadan, memang tumpuan kita pada Ramadan lah. Kalau orang rumah kita masuk Rajab, tumpuan ada dua. Yang pertama Isra' wal Mi'raj, yang kedua baju gaya dia tu. Nah, boleh awal-awal ajo gila. Tak nampak Syawal, nampak Ramadan tak nampak lagi, dah fikir pasal baju gaya. Kita ni kalau tak fikirkan kita ni takut mau dia, kita tak nak ikut dah. Sebab takut lah ikut, betul tak? Siapa tak takut bini kat sini angkat tangan. Semua takut tuan-tuan, masuklah orang cakapnya. Ya, jadi dengan izin Allah tuan-tuan sekalian. Nah, kita nak cerita mood Syaban. Syaban ni tuan-tuan sekalian, satu hari seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid. Apa nama dia? Usamah bin Zaid. Ingat cerita ni, balikkan cerita dengan orang rumah. Kalau tak ada kat sini lah. Kalau ada yang nombor 2 tu, cerita kat nombor 2. Nombor 1 dah ada kat sini, faham tak? Syukur. Okay. Usamah bin Zaid ni, dia rapat sangat-sangat dengan Nabi tu. Gurau, geletek, guling-guling dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah bagi tahu, kalau kamu mencintai Allah dan Rasul, hendaklah kamu mencintai Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu tuan-tuan sekalian, dia muda sangat-sangat. Waktu perang Uhud berlaku pada Ramadan. Badar pun berlaku pada bulan Ramadan. Okay. Waktu perang Uhud, dia pernah hantar application, hantar permohonan nak pergi berperang. Dengan Rasul nak pergi Uhud lah. Uhud ni skala perang besar. Kalau Badar tu asal dia bukan nak berperang pun. Sebab yang orang kafir ni dengan Allah, dia bawa harta benda orang Islam nak berjual ke Syam, nak mempertahankan harta tu dengan Allah, itu yang turun tu. Nah, perang Badar. Perang Badar tuan-tuan sekalian, dia daripada Madinah tu lebih kurang 1 jam 45 minit. Badar.
Lepas tu kat Badar dengan Allah hari ni, tompek Ustaz dah pergi dah, tompek peperangan dia. Oh dahsyat. Peperangan dia tak macam Uhud. Uhud hari ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tak nampak sangat. Kalau Badar insya-Allah nampak. Lepas tu ada makbarah dia ataupun kubur 6 boleh ke 7 boleh sahabat yang syahid ditanam dekat makbarah Badur. Orang Arab panggil Badur. Dia tak panggil Badar, paning dia. Badar kat mana? Paning dia Badar mana ni? Anak siapa ke bai? Tak ada, dia panggil Badur kan. Jadi Badar pun dia peperangan skala besar. Lepas tu dia ada tompek orang tu sekalian sekarang ni ladang kurma. Jangan biarkan dia, tak apa. Dia budak-budak ni dia ada akal separuh soda. Itu kadang dia tak ingat apa dia buat. Tak ada orang tua-tua macam ni, tak ada kan. Tak apa. Biarlah dia kan. Tuan-tuan pandanglah, saya jangan pandang adik ni apa tak. Kan saya balik kan. Okey, apa cerita tadi? Badar kan. Okey, Badar. Okey, Badar Ustaz cerita Badar biar sambung. Dia menyambung ni. Sebab Badar dengan Uhud dia berlaku pada bulan Ramadan. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, Badar ni skala besar peperangan. Lebih kurang sahabat 300 boleh. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Badar ni berlaku orang Islam menang perang. Ada satu bukit nama dia Jabal Malaikah. Jabal Malaikah ni malaikat turun. Asal dia 1000, 2000, Allah Taala hantar sampai 5000 malaikat turun dekat Jabal Malaikah. Jabal Malaikah ni tuan-tuan sekalian keliling semua batu, satu tu je pasir. Pasir. Jabal Malaikah. Ada peluang Madinah dengan izin Allah boleh pergi ke Badur. Tengoklah tuan-tuan sekalian akan keadaan sirah dia. Okey. Waktu Uhud, mana dia peperangan Badar ni dia pergi kepada Uhud. Uhud ni tuan-tuan sekalian, Uhud ni Usamah bin Zaid tu nak pergi Uhud, sahabat bawa lebih 1000 sahabat. Bawa 1000 sahabat. Jadi dalam 1000 tu tuan-tuan sekalian, waktu berundur Islam, dia semua cedera parah. Jadi Usamah bin Zaid nak pergi peperangan tu tapi Nabi SAW tak bagi 10 tahun. 10 tahun tuan-tuan sekalian, dah jampai sekolah rendah. Mungkin SK Seroban Selatan, wallahualam lah kan. Bukan Usamah bin Zaid tu nak bagi tahu 10 tahun. Sekolah rendah tuan-tuan sekalian, 10 tahun Nabi tak bagi ya. 10 tahun zaman Nabi SAW nak berperang. Anak cucu kita lekor dengan lato-lato tu tang-tong. Lato-lato tu lah anak Ustaz bermain. Rasa nak campak keluar tuan-tuan sekalian. Tapi dah budak kan macam mana? Orang tua-tua dah lah lekor tua-tua main serang makhluk tu. Apa kejadah pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Tak ada manfaat betul. Dah mahal pula tu, RM10, RM7, ampun. Nak boli tuan-tuan sekalian, budak-budak kan boli je lah. Anak kita nak itu cucu kita, apa dia buat tuan-tuan sekalian tu? 10 tahun Usamah bin Zaid nak perang. Mana semangat jihad itu? Semangat nak togakkan Islam tuan-tuan sekalian. Usamah bin Zaid. Dia rapat sangat dengan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu 15 tahun dah jadi panglima perang waktu pembebasan Baitul Maqdis. 50 tahun Usamah bin Zaid. Oh, hebat tuan-tuan sekalian akan makhluk ni. Waktu Rasulullah kat Masjid Nabawi tuan-tuan sekalian, kat Masjid Nabawi dengan Allah hari ni kalau tuan-tuan pergi dalam tu ada raudah kan. Ingat lagi tak? Raudah, masya-Allah, dalam tu ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan-tuan sekalian kalau tak adalah raudah tu, tak adalah akan maqam Nabi, tak adalah maulid Nabi dekat Mekah, Kaabah tu, tak ada siapa pergi Saudi je. Siapa nak pergi Saudi panas tarik sajuk kotor, panas kotor. Siapa nak pergi tuan-tuan? Kalau tak ada dua tempat barakna haulah dalam surah Al-Isra, daripada haram Makkah ke haram Aqsa Rasulullah berjalan singgah Madinah. Lepas tu Allah Taala beritahu perjalanan daripada Makkah ke Aqsa. Lepas tu belakang itu barakna haulah, aku berkati sekelilingnya. Jadi berkat tuan-tuan sekalian akan Makkah Madinah. Hari ini masya-Allah tuan-tuan sekalian kita ada Makkah, kita ada Madinah. Dalam tu ada raudah tuan-tuan sekalian. Kat Masjid Nabawi tu Rasulullah dia raudah tu, itulah masjid asal Lepas tu bandar Madinah yang asal pagar. Tuan-tuan pergi masuk ke Masjid Nabawi kan ada pagar tu kan. Nombor 324 lah, 339 lah kan. Pagar tu bandar asal dia. Madinah sekarang dah besar lah Madinah sekarang. Orang bertambah kan, jemaah bertambah masya-Allah. Waktu Maulid Nabi itu penuh orang tuan-tuan sekalian, sebab nak nyambut hari jadi Nabi lah, memperingati akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau Maulid penuh orang, Makkah turun ke Madinah. Rapat orang hari ni, alhamdulillah kita lihat bagaimana keadaan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tuan-tuan sekalian boleh kalimah la ilaha illallah. Waktu di Madinah tuan-tuan sekalian, duduk bersilo Usamah bin Zaid ni belah kanan pohon Rasulullah, Hasan, Sayyidina Hasan belah kiri.
Rasulullah berdoa, "Ya Allah, aku amat mencintai Usamah dan Hasan, Sayyidina Hasan. Maka cintailah mereka ya Allah." Usamah bin Zaid ni waktu dia dengan Rasulullah, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa rokit bulan-bulan lain amal biasa masuk Sya'ban, masuk 3 bulan Sya'ban, Rajab makin bertambah, masuk Sya'ban ya Rasulullah makin bertambah. Kenapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah SAW, "Wahai Usamah, waktu Sya'ban ni selalu orang lupa." Rasulullah kita dalam hadis, waktu Sya'ban ni kita lupa. Kita tak ada naik spanduk selamat menyambut bulan Sya'ban. Mana ada? Masjid surau tak, kita mungkin tak perasan akan bulan tu sebab Rasulullah begitu bulan ni dia terkapit. Terkapit dengan Rajab, dia terkapit dengan Ramadan. Dia duduk tengah-tengah, dia wusta, dia duduk tengah-tengah. Itu sebablah orang tak berapa nak ingat Sya'ban. Bahkan Sya'ban ni tuan-tuan sekalian bulan yang hebat. Annual report kita Sya'ban ni naik. Laporan kita, amal kita naik bulan Sya'ban. Kita ada 3 kali terangkat kita punya amal kan. Yang pertama daily kita, daily report kita hari-hari, nama pun daily kan, hari-hari waktu subuh dengan asar. Man sallal badra'in dakhalal jannah. Jaga 2 waktu sajuk ni Allah Taala bagi jannah, syurga. Itu sebab kita jaga 2 waktu sajuk Allah Taala bagi jannah. Bermula sejuk bila? Asar, berakhir sejuk subuh. Malaikat dia shift. Dia shift, satu shift malam, shift siang. Bukan kau hilang on ni tuan-tuan sekalian, shift. Malaikat pun hantar amal kita shift bang. Turun naik, kita tak nampak lah. Sebab dia gaib, dia tak ada jirim yang kasar. Dia jirim tu tapi jirim dia halus. Kita tak nampak malaikat ke tuntang kita. Nampak malaikat, memang tak jadi semayang, balik rumah pun tak kan. Ansyik ataupun fana kita tengok nur ataupun cahaya malaikat. Kan? Malaikat mana ada nafsu. Dia bawa amal kita yang selalu bermain dengan amal, yang bermain dengan dosa pahala kita ni tuan-tuan sekalian. Ramai lebih kurang 8 boleh, lebih kurang 8 boleh malaikat. Kiramun katibin raqib atib hafazah. Yang bawa amal kita ni tuan-tuan sekalian, malaikat hafazah. Nama malaikat tu hafazah. Yang bawa amal kita ni tuan-tuan sekalian, daily kita bawa dia setiap subuh dengan asar. Itu subuh asar kena jaga. Jaga subuh asar, insya-Allah 3 lagi akan jalan dengan mudah. Maghrib isyak ni kita dah balik, kita dah mandi, kita dah datang, lepas tu kita tunggu ke isyak. Lepas tu zuhur tuan-tuan sekalian kita waktu rehat, selalu nazilullah kita dapat semayang. Waktu subuh kita tidur lama. 6 jam, 5 jam, 8 jam membutoi kau tuan-tuan sekalian nak bangun balik. Nah itu sebab kena jaga subuh dengan asar tu waktu sibuk nak balik. Waktu nak riadah, nak main bola, nak berjoging, nak kayu basikal. Petang tu lah. Nak keliling bangunan, nak keliling itu, nak keliling ini, panjat itu, panjat ini. Waktu tu lah. Itu sebab nak jaga, sebab waktu tu godop, orang banyak keluar. Jaga dia waktu sajuk ni tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala akan apa? Bagi kita syurga Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Jadi daily kita, waktu apa lah? Waktu subuh dengan asar. Kalau weekly kita punya mingguan tuan-tuan sekalian, amal kita naik waktu apa? Khamis dengan Isnin. Itu sebab kat situ ada puasa. Tak ada sengaja tuan-tuan sekalian, sebab puasa tu waktu diangkat amal, malaikat beritahu, "Ya Allah, waktu diangkat amal mereka sedang beramal. Waktu kami tinggalkan mereka pun mereka sedang beramal." Tahunan kita paling penting bulan mana? Ni lah bulan ni Sya'ban. Dia nisfu Sya'ban tu, mana nisf tu mana dia pertengahan. Mana orang beritahu nisfu Sya'ban ni Allah baca 3 kali Yasin, lepas tu Allah Taala angkat kita punya amal. Dia bukan tauqid ataupun memang mu'tamad 5 bulan Sya'ban, tidak. Dia dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban itu dia angkat amal gitu. Habis yang 5 bulan Sya'ban buat amal tu, itu kita nak hidupkan malam nisfu tu. Malam pertengahan ataupun malam Sya'ban, nak hidupkan malam itu. Sebab malam itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Kata Imam At-Tabrani, tak silap, Allah Ta'ala ampunkan dosa bagi orang yang ikhlas, mukhlis terhadap Allah Ta'ala. Kecuali orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Itu sebab Yasin 3 kali tu untuk ceramah pun tak apa. Yasin 3 kali itu sebab malam tu biar beramah, nak hidupkan malam. Jadi Sya'ban ni tuan-tuan sekalian, makna dia Allah Ta'ala hantar report kita. Kita punya tu hantar angkat tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala lihat report kita. Jadi waktu apabila kita banyak ibadah pada bulan Sya'ban, diangkat amal kita tuan-tuan sekalian, dikala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Usamah tanya Rasulullah, Sya'ban ni bulan penting.
Sya'ban ni bulan yang hebat. Itu sebablah dengan izin Allah kita nak jaga Sya'ban, persediaan kita sebelum nak pergi ke Ramadan. Sya'ban ni tuan-tuan sekalian, dia umpama qabliyah, puasa 6 tu ba'diyah. Jadi kita, kalau kita banyak ibadah pada bulan Sya'ban, lagi-lagi puasa, lepas tu kita masuk Ramadan, kita pergi pula bulan Syawal, mana Ramadan kita yang kita lalui puasa gitu. Kalau ada yang rosak tak elok, bulan Sya'ban lah tampung. Lepas tu kita puasa 6, tuan-tuan sekalian, 6 tu ba'diyah, dia tampung akan Ramadan. Jadi ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi qabliyah kita Sya'ban, ba'diyah kita Syawal yang puasa 6 tu. Jadi Rasulullah SAW dia suruh kita jaga dalam bulan Sya'ban. Kalau tuan-tuan nak puasa, mungkin sekarang dah tak boleh lah. Kalau tidak diwiridkan, nak puasa ganti boleh. Nah, tiba-tiba nak puasa Senin Khamis dah tak boleh lah. Nah, kalau tuan-tuan ambil puasa putih tu, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, makna kena lajakkan sikit lah tuan-tuan sekalian. Jadi puasa putih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lepas 6 bulan Sya'ban tu dah tak boleh puasa dah. Kalau kita nak puasa saja-saja nak puasa sunat di sini kami dah tak boleh lah. Sebab persediaan nak pergi kepada Ramadan. Jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian, itu kehebatan bulan Sya'ban yang kita lupa akan Sya'ban. Jadi satu bulan yang Allah Taala bagi kepada khas kepada umat Muhammad SAW, nama dia Ramadan. Adakah orang-orang terdahulu tak puasa? Puasa. Bukti dia dalam Ustaz baca ayat Quran tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyul azim. Mafhumnya? Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala beritahu kita kewajipan mengenai puasa. Puasa ni dia syariat dia berada dekat Madinah. Kalau semayang dekat Mekah. Puasa, zakat, haji dekat Madinah. Puasa Ramadan, kita pada puasa sebulan Ramadan tu disyariatkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuan-tuan sekalian, syariat, lepas tu amal terus 1 bulan lepas Sya'ban terus amal bulan Ramadan. Jadi apa yang kita nak buat Ramadan? Ini tiap-tiap tahun dengan izin Allah kita cerita pasal Ramadan. Sebab apa kita cerita? Sebab setahun sekali kan kita cerita bagi kita ingat akan Ramadan kita. Akan Ramadan bagi kita ingat apa yang perlu kita lakukan dalam Ramadan. Apa yang ada dalam Ramadan ni tuan-tuan sekalian. Dan Allah Ta'ala bagi 5 benda yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Kecuali umat Muhammad SAW. Yang pertama, bau busuk mulut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan lebih disukai oleh Allah daripada bau kasturi. Ya, nampak? Itu selalu doa. Ataupun hadis tuan-tuan doa. Hadis sahih tuan-tuan sekalian. Nah, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau kasturi. Jadi tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Itu yang keberkatan Ramadan yang kita nak hidup ke Ramadan tu. Sampai macam tu sekali, ronyah gigi lepas zawal, gelincir matahari, makruh tuan-tuan sekalian. Ronyah gigi, sebab kalau kita ronyah gigi tu, seumpama kita ni tak reda dengan keadaan Allah Ta'ala suka bau tu. Bukan makna kita nak nunjuk dengan orang bau mulut busuk tu, tidak. Nak bagi tahu berkat itu. Allah Ta'ala gantai habis semua tuan-tuan sekalian. Syaitan-syaitan, kapir-kapir yang jahat di dasar lautan. Lepas itu ikan-ikan di lautan ni mendoakan akan keampunan. Daripada awal fajar tu, kita sahur tu, sampai iftar. Sampai kita berbuka puasa, doa keampunan untuk orang-orang yang berpuasa pada ketika itu. Jadi Allah Ta'ala akan bagi hadiah. Allah Ta'ala bagi satu malam Al-Qad. Lepas itu nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi berkat Ramadan ni tuan-tuan sekalian, pahala Allah Ta'ala yang bagi. Semayang, zakat, haji, ada bahagian, ada pahala dia. Ramadan ni Allah Ta'ala yang hitung kita punya pahala. Allah Ta'ala gandakan tuan-tuan sekalian fadilah terlampau banyak. Antaranya Allah Ta'ala ganda fardu tu jadi 70 kali ganda. Yang sunat tu dia transfer jadi fardu. Itu yang kita nak jaga betul-betul Ramadan tu. Lagi-lagi Ramadan itu sekalian bulan Al-Quran. Memang masuk Ramadan kita dah sedia dah baca Al-Quran. Kalau boleh tuan-tuan sekalian, Ramadan 30 tu kita khatam Al-Quran. Lepas tu bulan orang bagi sedekah, banyakkan sedekah tuan-tuan sekalian. 2 amal yang bersuara di sisi Allah Ta'ala di akhirat nanti
Antaranya apa tuan-tuan sekalian? Antaranya siam ataupun puasa. Antaranya siam, puasa. Jadi apa yang ada pada Ramadan itu tuan-tuan sekalian, bulan kesabaran. Memang Ramadan sabar, bulan ibadah. Tuan-tuan lihat nanti masuk Ramadan, bagaimana channel pertukaran kita. Lihat orang beramal ni, ya Allah, banyak sangat-sangat. Subuh dah tak macam subuh sebelum Ramadan. Ramai orang tuan-tuan sekalian, ramai. Penuh tuan-tuan sekalian, dia lain, dia suasana jadi lain. Suasana jadi lain. Zuhur ke asar, maghrib banyak orang berbuka kat rumah. Masuk isyak, lepas tu malam dia tarawih. Allah Rabbi. Jadi Ramadan ni tuan-tuan sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang bulan yang Allah Subhanahu wa taala rahman, Allah taala berkat. Banyak amal kita buat dalam Ramadan, Allah gando, lipat gando untuk jaga seboleh bulan akan datang. Seboleh bulan akan datang, kita akan hidup lepas Ramadan dengan izin Allah. Jadi sebulan tu kita puluh nak habis kita punya amal. Jadi persediaan kita, kekuatan kita nak pergi kepada sebulan tu. Kekuatan kita nak pergi lagi seboleh bulan, nak balik ke Ramadan kalau Allah Taala izin. Ramadan tuan-tuan sekalian, bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Turun Al-Quran daripada atas ke bawah. Di mana nuzul Al-Quran. Antara keberkatan dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sekalian Allah Ta'ala ampunkan dosa. Mana Ramadan ni makna pun terik, panas, mentari. Makna dia membakar akan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu malam lebih baik pada 1000 bulan. Mana dia hidup baru satu malam. Mana umur kita satu malam penuh 83 tahun. 10 kali dah 830 tahun. Hidup baru 30, 40, 60, 70. Tapi amalan Allah dah tiru sampai ratusan tahun, 800 tahun, ribuan tahun. Amalan kita tuan-tuan sekalian dalam bulan Ramadan. Malaikat mendoakan tuan-tuan sekalian akan orang yang berpuasa pada siang hari. Dengan rezeki lagi sedekah. Memang Ramadan tuan-tuan sekalian rezeki habis-habis bagi orang yang berniaga. Tapi beringat elok-elok lah kalau nak berniaga tu tuan-tuan sekalian. Dia sebenarnya Ramadan ni kena kondo. Dia bukan pulun niaga, dia pulun akan dia punya ibadah. Tapi orang nak berniaga. Kalau tak berniaga tak pergilah bazar kita nanti. Tak ada lah orang. Tapi yang berniaga kena hati-hati deh. Jangan asbab kita latih, kita berniaga latih, kita buat kerja ini sampai satu tahap kita tak puasa pula. Kat belakang tuan-tuan sekalian toguk air tabu. Kat belakang toguk air tabu. Bergogar-gogar kereta tuan-tuan sekalian. Hari pun lah. Macam 18 tahun tak minum. Sungguh tuan-tuan sekalian, bukan saya tak nampak. Bono tu nampak. Nah, bono tu nampak, kesianlah jadi Jadi kesian tuan-tuan sekalian, kita pun pergi boleh sebab apa tuan-tuan sekalian, yang berniaga tu orang Islam. Dengan izin Allah kita boleh tuan-tuan sekalian sebab sumber rezeki bagi diri dia. Tapi yang berniaga ingat tuan-tuan sekalian, ni apa bono kontraktor ko ini ko. Kono kondo kan. Ada seorang tuan-tuan sekalian, dia kalau kat Terengganu, dia cerita ni kat Terengganu, dia candak sotong. Waktu tu bulan torang bulan torang sotong banyak. Kalau kono bondo, kalau kono betul-betul lah dia punya kandang sotong tu beribu satu malam. Jadi waktu kono pula Ramadan. Nah, ini realiti, ni tak tipu tuan badan ni di situ. Realiti dia agak realiti memang beribu kalau tak pergi, tapi masalah apabila pergi tuan-tuan sekalian, tertinggal amal tu, tarawih tinggal, itu tinggal, Al-Quran tinggal. Jadi macam mana nak buat dekat Ramadan ni datang setahun sekali. Tak tahulah tahun depan jumpa ataupun tidak. Sampai satu tahap tuan-tuan sekalian tak pergi candak sotong pagi tu, tak pergi langsung. Tak pergi langsung dengan izin Allah. Lepas tu biarkan orang-orang dapat 5,000 satu malam, 4,000 satu malam, tak kira. Dia tak apalah, tak ada rezeki waktu ni sebab apa? Nak jaga dia punya Ramadan dia. Memang bulan Rasulullah beritahu memang bulan rezeki. Memang bulan rezeki akan Ramadan. Jadi apabila kita asyik sangat cari benda yang tak sepatut ataupun yang kadang-kadang kita jadi fana, dia tak ada manfaat untuk akhirat, yang membuatkan yang kita ni lupa. Yang Ramadan itu sekalian adalah bulan yang Allah Ta'ala lipat kali kita punya amal. Kalau dosa macam mana Ustaz? Sama juga. Kalau dosa kita buat, macam mana Allah Ta'ala bagi pahala, begitu juga dosa yang kita buat dalam 3 bulan hebat ni. Bulan Rajab, Syaban, bulan Ramadan. Kono malam tu Al-Qad, kita buat maksiat malam Al-Qad. Macam mana Allah Ta'ala bagi 1000 bulan dia punya pahala amal dia, begitu juga dosa tuan-tuan sekalian. Jadi memang kono kita beringat elok-elok pada bulan Ramadan tuan-tuan sekalian. Nah,
Kadang-kadang kita tak sabar nak sambut Ramadan. Tak sabar sungguh-sungguh nak bertemu akan Ramadan. Sebab dia punya keberkatan, kehebatan dia tu. Kan macam-macam bondo kita jumpa kan. Hari tak ada atas muka bumi dia ada pada bulan Ramadan. Kuih tak pernah dengar, ada dekat bazar Ramadan. Nampak? Sungguh waktu iftar kita kan seronok kumpul anak beranak kan. Allah Rabbi. Waktu iftar, waktu moreh, waktu tarawih, ada buat 8 rakaat, 20 rakaat, macam-macam ragam tuan-tuan sekalian. Yang cari yang paling capek, yang paling ringkas dia cakap. Jangan lambik-lambik. Itu masalah tuan-tuan sekalian kita ni. Ya, saya pernah tarawih 20 rakaat, selalu buat 8. Masjid surau banyak kan. Sekali kono 20 rakaat. Kat sini buat apa mam? 8. Kono ustaz 20. Berpinau mata 20. Masya-Allah. Memang selalu 8. 20 kono bawa tak boleh tarik diri dah. Duduk depan dah kan ustaz 20 rakaat ustaz. Sudah juga. Tak boleh tarik diri lah. Ya Allah, bergayah habis tuan-tuan sekalian. Sungguh. Tapi lepas itu seronok. Lepas itu kita rasa puas hati. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab banyak kita sujud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dua, nak ngabih tuan-tuan sekalian. Dah masuk 18 rakaat tu dah logo dah. Sebab tinggal 2 lagi, masya-Allah. Itu amalan Allah Taala bagi kepada umat Muhammad, tak bagi kepada umat-umat terdahulu, tak bagi. Akan tarawih tu mana bersenang-senang. Dia ada bulan Ramadan ya tarawih ni kak. Kalau ada kawan ajak tarawih dalam bulan Syawal, tunduk muka kaki dia. Tak ada mana tarawih dalam bulan Syawal laju gila. Kita lebih sikit pada orang. Taman Senangin tu lebih sikit tarawih kita buat. Syawal pun kita buat. Tak ada tuan-tuan sekalian. Mana ada hadis fasad barik tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Ta'ala bagi. Mana dalam Ramadan itu sekalian. Hidup diri kita sentiasa dengan amal. Berubah akan suasana dia. Nah. Itu yang lepas habis Ramadan tu. Surau masjid banyak angkit spanduk, angkit banner tu. Cari jemaah yang hilang. Awal jumpa, awal tarawih, akhir waktu semai raya, lepas tu dah hilang. Dah tak ada. Mencari tuan-tuan sekalian. Tinggallah 2-3 kotor dekat surau, tunggu. Yang lain habis semua, tergabur habis semua tuan-tuan sekalian. Tak apalah hari raya pertama, raya kedua mungkin balik kampung kan. Dah raya 4, 5, 6 tu, apalah balik lagi. Ni lah tempat Mana dia? Kejayaan puasa kita. Kalau kita nak lihat, mudah ha. Kita lihat dalam Ramadan tu, taat kita tu, Al-Quran kita tu, macam mana keadaan luar Ramadan kita. Dapat kita bawa ataupun tidak. Itu kejayaan dalam Ramadan kita. Itu kejayaan dalam Ramadan. Macam orang pergi umrah. Orang pergi umrah, pergi haji. Nah, pergi 2 hari. Kalau umrah, kalau haji mungkin 1 bulan, sebulan lebih. Kita ambil umrah lah. Sebab dengan izin Allah, kita ramai jamaah kita pergi umrah. Kalau pergi umrah, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang faham, solat jemaah dia, dekat Makkah Madinah. Dia faham tu ya, solat jemaah Makkah Madinah, jaga aurat Makkah Madinah, jaga akhlak Makkah Madinah. Balik Makkah Madinah tuan-tuan sekalian, hilang jemaah dia, hilang baca Al-Quran, hilang zikir, hilang tawaduk, hilang adab. Sebab yang dia faham, amal kita hanya dekat Makkah Madinah. Macam tu juga orang yang melakukan umrah, kejayaan dalam umrah, dia dapat bawa ketaatan sewaktu dia melakukan umrah, luar pada tempat dia, luar pada haram. Dekat Makkah Madinah, mana orang ada pakai baju kelawar? Mana ada pakai baju kotak-kotak? Tak ada lah. Pakai legging, sondat-sondat tak ada. Tudung bersimpu-simpu mana ada? Semua pakai jubah. Melabuhkan tudung mereka hingga ke paras dada mereka. Sampai satu tahap, orang perempuan pakai niqab. Tak pernah dibuat kat taman. Masuk Makkah Madinah, bertutup habis. Nampak je mata. Turun lift, laki macam ni pandang ni macam kona, pergi Astro dan kona. Sebab dah bertutup tuan-tuan sekalian. Nampak suasana dia tu. Suasana dia. Jadi kita jangan silap faham macam Ramadan juga. Jangan kita silap faham. Mana tarawih kita ni tuan-tuan sekalian. Jemaah kita hanya pada bulan Ramadan. Tidak, di luar Ramadan tu. Dan lagi satu, kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang. Salat fardu jemaah dia tak bagi, tarawih dia bagi. Itu masalah tu. Tak dapat nak bezakan tuan-tuan sekalian. Mana satu bondo nak didulukan. Tarawih kat rumah boleh pergi. Tarawih kat rumah boleh buat. Seorang-seorang boleh buat. Tapi sunnah buat berjamaah. Salat berjamaah Nabi hari-hari. Tarawih ni tuan sekalian setahun sekali. Bukan kita nak menafikan akan salat jamaah tarawih. Tidak. Pilih kadang-kadang salah. Pilihan kita tu. Itu yang kita nak hidupkan Ramadan dengan kepahaman ilmu kita. Kepahaman ilmu gitu. Nah, apa yang ada pada Ramadan? Mana bukan setakat
kita nak tahu akan fadilat, kita kena tahu juga dia punya kaifiat dia. Nah, ambang Ramadan, ke Syaban ni kita dah tahu kaifiat pengisian itu, apa yang ada pada Ramadan. Sah dia, batal dia, makruh dia. Satu-satu kita kena tahu. Sebab apabila kita tak tahu, tak ada rasa cinta. Kita tak tahu sah, batal, makruh mana, harus mana, sunat mana dalam Ramadan kita. Tak tahu tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang korek hidung pun takut. Macam ni muka hidung gatal. Dia punya takut nak korek hidung, takut batal tuan-tuan sekalian. Berkarut muka macam nak keluar roh. Macam ni muka. Lepas tu geseh pula kat sini. Dah macam kucing tuan-tuan sekalian. Sebab tak faham. Itu sebab persediaan tu penting tu. Ini ada ambang Ramadan, ihya Ramadan, hidupkan dengan ilmu. Hidupkan Ramadan dengan ilmu. Boleh tak korek hidung? Boleh tak? Boleh. Sampai mana? Boleh sampai mana? Jawab. Balik tabir. Boleh sampai mana? Boleh sampai mana, Mak? Tunjuk sikit. Ke mana? Jangan terlalu dalam mana tu, Mak? Macam ni Okey, dalam sampai khayal Okey, dia ni, tiang ni, mana dia batang hidung itu, atas batu tu batal. Bukan khayal tu, mana korek sini pun dia steam ni mata kan. Bukan khayal tu. Dia sampai ni lokuk ni. Atas lokuk ni batal. Tapi ada orang korek sampai lokuk ni. Tak ada, dalam mana masuk jari. Mana ada. Ni kalau tuan-tuan COVID test tu kata ulama dia melepasi bono tu batal. Tapi batal tak berdosa lah. Dia kena ganti, tak payah fidyah, dia ganti. Ganti saja puasa itu pada hari itu sebab kita kena cek sampai sini. Ingat elok-elok. Luar hidung ni boleh garu tak? Boleh. Masuk dalam korek tapi jangan depan orang lah. Kau hajar empat cukup kau korek tak ada masalah. Telinga. Boleh tak kita masuk ke kau tempat? Boleh. Masuk korek 8 putar kan tak apa. Sebab terlampau gatal. Dia mana dia punya batal ni? Belakang gegondang. Gegondang kalau tuan-tuan masuk dalam, dia rasa tersontak kan. Ke belakang itu batal. Cabut gigi batal tak? Cabut gigi tak batal. Dia batal cabut gigi ni. Waktu gigi kita kena cabut tu, dah cabut kan. Tuan-tuan gampeh kat doktor gigi tu, masuk mulut balik, tolan. Itu batal. Itu batal. Dia tak masalah cabut gigi, kontut. Apa? Tak ada, darah tu dia tak najis. Darah ni saya salah bagi satu. Darah kita tak najis. Darah kita tak najis. Yang najis itu darah orang pergi ke kita, lepas tu darah tu pergi ke sini, balik-balik baru najis. Tuan-tuan darah merocik kat sini tuan-tuan sekalian, itu tak najis, darah kita tak najis. Jadi kalau ada darah kat sini, boleh buat sembahyang tak? Boleh. Nampak. Ustaz nak begitu, kalau kita ada ilmu bahagian bono ni, persediaan kita sebelum masuk Ramadan, kita jadi semangat kita kuat, kekuatan kita kuat. Darah tak najis, darah kita tak najis, jadi darah orang. Waktu puasa tuan-tuan sekalian, boleh kontut? Boleh ada orang cakap kontut tak boleh, aja gila. 3 jam tak boleh kontut. Ni nahan ni tuan-tuan sekalian. Yo, saya kocik-kocik dulu cakap, "Bu, kau puasa tak?" "Puasa ini, cik." "Kau ingat tu puasa tak boleh kontut?" "Sudah," dia cakap. Saya ingat lagi cik tu dah meninggal dah. Tahanlah saya ni sampai, ya Allah, sorry lah. Macam mana orang puasa relax saya sorry pula ni rasa. Dia tak boleh kontut tu dalam air. Kontut dalam air kata ulama. Kontut dalam air kan terbukakan air masuk dah dalam tu. Dia terbuka juk masuk. Itu yang boleh membatalkan puasa. Puasa adakah menahan diri pada lapar saja daripada terbit fajar sampai tenggelam? Tidak. Mata kena puasa, telinga gitu. Itu latihan kita Ramadan tu nak pergi lagi 11 bulan. Jadi apabila dengan izin Allah kita faham dia punya kronologi dia, step by step dia, kehebatan, kelebihan, ilmu gitu, faham sahabatan lebih semua, tak ada masalah. Kita jadi seronok dalam ibadah. Tak adalah kita kena tipu nyamanjang tuan-tuan sekalian. Titik aimo betul tak? Titik aimo. Betul tak? Tak batal. Ini bukan rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni mulut, telinga, masuk dengan sengaja pun tak batal lagi. Sampai ke tahap dia tu hanya hukum makruh. Kalau kita tertelan tak batal. Rasa boleh harus kata ulama, rasa makan. Tapi jangan 10 kali lah kau merasa jadi makruh pula. Berkumur boleh tak? Boleh. Berkumur dalam kita berkumur nak ambil wuduk boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sunnah sebelum kita ambil wuduk kita berkumur masuk air dalam hidung. Tapi jangan mubalaghah kata ulama lebih-lebih. Nampak?
Jadi dengan izin Allah kita tak takut sebab benda tu kita ada ilmu. Jadi perjalanan puasa kita Ramadan kita jadi cantik. Kekuatan dia hadir. Apabila kita buat persediaan, itu yang nak nyambut ambang Ramadan. Bukan ready nak tahu bazar kat mana kita nak mencolah ni. Pompek dah pergi tuan-tuan sekalian. Lagi satu jangan membuta. Ramadan jangan banyak membuta. Kalau tidak hilanglah dia punya kelazatan puasa ponek itu. Memang puasa Allah Taala nak bagi kita ponek pun. Nafsu tertekan apabila kita puasa. Ni tidur lepas habis sahur, lepas subuh pukul 8 itu pukul sembahyang subuh. Kalau tak sembahyang subuh, lagi balik awal tuan-tuan sekalian. Puasa tak sembahyang, tak dapat apa tuan-tuan, hanya dapat kefarduan tu lepas tapi pahala tak dapat. Kalau kita tak sembahyang, buatlah amal macam mana, Allah Taala tak terima. Tak terima tuan-tuan sekalian sebab pokoknya kena sembahyang. Adakah orang tanya, ustaz, orang ni puasa tapi tak sembahyang. Apa jadi dengan puasa? Sah ke? Sah. Sebab meninggalkan sembahyang bukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi ada tak amal dah dapat, tak pahala dapat, tak markah dah dapat, tak dia punya ganjaran, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa tuan-tuan sekalian. Nah, puasa lah okey, cantik sembahyang subuh insya-Allah sembahyang, lepas tu membuta dari pukul 8 sampai pukul Zuhur, lepas tu sembahyang Zuhur, membuta balik sampai pukul 4, pukul 5 bangun, sembahyang sah. Pergi bazar. Dapat 2 jam ready nak berbuka. Tak jadi puasa macam tu tuan-tuan. Jadi cap ayam puasa itu. Itu sebab penuh dengan amal. Persediaan kita. Bukan makna tak boleh rehat. Boleh tidur. Dia berapa lama kita boleh tidur kata ulama. Saran 5 jam lah. Orang putih tipu kita tidur 8 jam. Tuan-tuan sekalian. Hidup ni bukan tidur. Hidup nak beramal. Bismillah. Tidur berapa jam? 5 jam memang. 4 jam malam. 1 jam siang. 4 jam malam, 1 jam siang. Tidur ni 4 jam zakir naik lagi parah. Tidur 1 jam lah. Zakir naik orang India tu, tuan-tuan sekalian, pakar perbezaan. Dia bukan ulama zakir naik ni. Cuma dia pakar dalam perbandingan agama. Kalau nak nyoba akidah, kalau tanya ahli dia. Nak nyoba fiqh, kalau tanya ahli dia. Tapi memang pakar. Dia tidur 1 jam 1 hari. Sebab apa dia boleh tahan tuan-tuan sekalian? Memang realiti orang yang dalam keadaan amal tuan-tuan sekalian. Dia tidur 1 jam. Lagi 23 jam tu dalam keadaan beramal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi kesihatan. Memang dia punya otak jadi cerdas. Sebab dalam keadaan dia berjaga tu bukan buat benda boleh-boleh. Bukan dia resek dia punya FB. Bukan dia layan YouTube cerita tak apa-apa tuan-tuan sekalian yang membuatkan kita lewat tidur. Kurang pada 5 jam, kepala kita mula sakit. Berdengung tuan-tuan sekalian kepala kita. Sebab apa berlaku? Sebab kita ni tak tidur kita. Bukan sebab agama. Tak tidur kita ni jauh pada akhirat. Yang membuatkan kalau kita sakit, tak boleh kalau tidur juga. Itu sebab tuan-tuan sekalian. Ulama-ulama dulu tidur dia tak banyak. Jadi puasa, janganlah sampai kita berio mana. Pukul 6 kadang-kadang baru bangun. 6.30 bangun. Pada pagi tu dia punya membuta sampai 6.30. Itu sebab kita kena ingat diri kita, anak-anak kita. Okey. Jadi, makna kita dalam Ramadan banyakkan berjaga. Sebab Ramadan itu sekalian Allah Taala akan bagi pahala kita banyak. Itu dengan anak kita pula adab gitu kan. Adab dengan jiran kan. Bagi makan, sedekah. Ambang Ramadan persediaan sedekah banyak-banyak. Sebab bulan tu tuan sekalian Allah Taala bagi pahala orang bersedekah ni. Kata Rasulullah, dia dapat pahala bagi ke orang yang berpuasa tu boleh ke dia pahala tu tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Dapat 2 dalam 1 lah. Kan? Tak payah bagi pinggan-pinggan, bagi bungkus ya, kan bagi pinggan tak pulang pula. Bagi bungkus ya dalam polisterin kau ni ke. Nah, bagi pinggan 5 boleh kali bagi, 5 boleh pinggan ke rumah dia. Pergi bergaya tengok dalam almari macam kona pinggan. Dah beramuk tuan-tuan sekalian. Jadi bagi bungkus, bagi makan dengan izin Allah. Walaupun kita bagi kurma ke, bagi air ke. Banyakkan sedekah tuan-tuan sekalian. Kan, lagi-lagi dengan jiran gitu. Kan. Kadang-kadang kita nunjuk dengan jiran. Saja yang dia punya makan banyak, bawa dia 3 jabi pergi. Ni kan. Tak boleh. Kalau kita penakut tak nak bagi, suruh ikut jalan belakang kau. Terjun ni atas kau. Jangan bagi jiran nampak. Itu konsep adab tuan-tuan sekalian. Nah, itu konsep adab dia. Barulah puasa kita ni kualiti. Kita nak puasa kita dengan izin Allah kualiti, boleh cover seboleh bulan nanti. Jadi kita buat ceramah dengan izin Allah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan punya pengurusan buat ceramah, bagi kita ingat
Yang Ramadan gitu, kita punya jemaah bukan sekadar pada Ramadan. Luar Ramadan nanti nak cari tuan-tuan sekalian. Ramadan lagi nak harung 10 bulan lagi ni. Nak balik kepada Ramadan yang akan datang 1445. Hari ni 1444. Kan? Tak sangka dulu. Raya terkejut ingat tak? Ingatkan lusa. Malam tu besok raya tuan-tuan sekalian. Berandang, beria, gerpang. Tu masalah kita orang Melayu ni tuan-tuan, tak ada gondang macam tak jadi lengkap lah gayuh tu kan. tak ada lomang, tak apa, tak payah merandang, tak apa. Tapi tak apalah, dah jadi kebiasaan kan, tak ada masalah, pergilah sebab kita niat nak sedekah malam pagi nanti nak biar orang makan. Jadi dalam kita punya kehidupan, apa yang Allah Taala mahukan tuan-tuan sekalian, kita buat sesuatu, tinggalkan sesuatu kerana Allah Taala. Nah, Ramadan kau bulan-bulan mana pun sekali tuan-tuan sekalian, lagi-lagi kita nak masuk Ramadan, apa yang kita buat, apa yang kita tinggal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena beringat apa yang kita mauizah ataupun kita muzakarahkan pada malam ini tuan-tuan sekalian untuk diri kita, sebab kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa dengan Allah Taala. Allah Taala akan lihat amal kita tuan-tuan sekalian. Jadi peluang masuk Ramadan ni bukan semua orang dapat. Ada orang Syaban tuan-tuan sekalian sehari sebelum Ramadan, 29 Syaban 30 meninggal tuan-tuan sekalian, tak sampai nak masuk Ramadan. Kita pun tak tahulah hayat kita sampai mana. Itu sebab kata ulama banyak kita pujuk Allah Taala, doa supaya Allah Taala hampir ataupun sampaikan gitu. Nak mati lepas Ramadan ya Allah. Sebab banyak amal kalau rugi dengan jalan Allah rugi kalau kita bukan menolak takdir Allah Taala. Tapi sebab kita nak masuk akan bulan yang mulia, bulan yang hebat, bulan yang Allah Subhanahu wa taala bagi limpah kurnia, bagi akan segala-gala nikmat dalam bulan Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Biarkan kita ni tuan-tuan sekalian, persediaan Syaban kita nak masuk pergi ke Ramadan. Jadi adab semua kena jaga dalam Ramadan tuan-tuan sekalian. Habis semua kita kena jaga percakapan kita. Jangan pukul empek dah negatif pahala, faham tak? Lekor dengan beramuk, maki orang, pukul empek negatif pahala. Habis tuan-tuan sekalian. Dah pukul dosa lah pula dalam Ramadan. Tak jadi ya. Jadi kena slow. Jangan bergaduh, jangan apa. Dalam Ramadan ni tuan-tuan sekalian, kita kena jaga kita punya akhlak. Jaga bukan pada dalam Ramadan. Kita nak bawa ke Syawal dan seterusnya. Sampai bertemu kembali dalam Ramadan. Cas balik sebulan. Pergi balik seboleh bulan. Itu yang disarankan dalam syarak. Kan? Waktu kita nak makan, hati-hati tuan-tuan sekalian kan. Kita carilah tempat yang berkat, maghfirah. Tempat yang Allah Ta'ala redha. Kadang-kadang makan ni masuk dalam perut kita tuan-tuan sekalian. Jadi cari, kalau kita boleh tu, tempat yang orang yang taat Allah Ta'ala. Maknanya macam mana tuan-tuan sekalian? Carilah orang yang tidak langgar perintah Allah Ta'ala secara terang-terangan. Kita nampak. Bukan kita tak nampak. Pakaian dia itu macam mana. Jadi itu tuntutan tuan-tuan sekalian. Kita nak jadikan makan tu untuk iftar kita. Jadi kena elok-elok. Masuk bazar, mata jangan melia tuan-tuan sekalian. Elok-elok. Jangan buat maksiat pula. Maksiat bukan makna zina. Tidak. Mata kita itu fikir akal kita tu. Sebab kita nak jaga pada bulan itu. Bulan yang mulia. Kita tak nak tuan-tuan sekalian. Sebab tak jaga adab kita sampai satu tahap tuan-tuan sekalian. Habis pahala kita dapat ponek dan letih tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi dengan anak-anak kita kena jaga. Kan? Dengan cucu-cucu kita. Kalau budak tu tak larat, jangan paksa. Nah, kadang-kadang kita nak lebih-lebih nak. Kau puasa, kau buka, kau bani. Kau nampak ni? Budak tu baru 6 tahun. Dia tak wajib puasa pun. Yang kita beria pada Nabi, nampak ni nampak? Nampak ni? Kau buka lah bani. Kesian budak tu. Kalau minta makan, makan bagilah. Tuk nak makan, tuk bah nak makan. Tak larat adik, tak boleh lah bah kek perut. Nak bagi makan. Berdosa tak? Tak berdosa. Sekurang-kurang dia belajar. Kita memanglah nak bagi dia biasa nanti dah besar. Tapi zalim jadi je kalau kita buat macam tu. Tak boleh tuan-tuan. Budak tu tak wajib. Ya wajib kita yang tua ni. Lekor dengan gastrik je. Gasnya sikit, trik yang banyak. Itulah tuan-tuan sekalian penyakit itu. Itu penyakit yang masalah. Budak-budak ni jangan. Anak-anak kita. Kalau dia bawah 12 tahun. 3 boleh mungkin dah akhir balik lah. Nah, kalau dia ni bawah umur. Dia boleh akhir balik. Dia tak wajib. Ingat, dia tak wajib. Budak tu tak wajib. Memang kita ajar, kita suruh tahan. Tapi kalau dia tak tahan, mana bagi makan. Bagi, tak apa setengah hari besok. Hari ni tahan pukul 2 boleh. Hari kedua, pukul 1. Ketiga, pukul 2. Itu makna dia latihan. Sekarang ni kebanyakan kita paksa. Paksa yang jadi zalim tu.
dan jadi mudarat tu, yang jadi pahala dah tuan-tuan sekalian, budak tu. Kasihan. Itu ilmu kita tuan-tuan sekalian. Macam mana kita nak santuni habis semua. Jadi kita tahulah apa perlu kita lakukan, apa yang perlu kita tolak. Jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian, akhir habis Ramadan Allah Taala akan janji kita punya hadiah bahalu. Nah, malam Syawal, ingat malam Syawal 30 tu Ustaz ambil overall keseluruhan. Malam Syawal tu dengan Allah, satu Syawal malam tu jangan tidur, banyakkan beramal. Kita tua-tua jangan main mocun, faham tak? Kita nak beriu lempar mocun bola 3 biji jiran kita, jangan. Nah, tak ada gaman kita main mocun, budak-budak punya kerja tu. Nah, kita duduk mana tuan-tuan sekalian, duduk atas sejadah, baca Yasin, Al-Quran, mana-mana tempat lah, tak kira lah luas sejadah pun tak apa. Nah, biarkan kita tahu pagi tu Allah Ta'ala nak bagi hadiah apa? Allah Ta'ala nak bagi keampunan. Ramadan dibagi 3 kata Rasulullah. 10 hari yang pertama Allah Ta'ala bagi apa? Rahmat. 10 hari kedua Allah Ta'ala ampun dosa. 10 hari ketiga bebas daripada azab Allah, azab wajal. Azab apa? Azab neraka. Jadi berbanyak-banyaklah ibu ayah sekalian, kita beringat persediaan sebelum masuk ke Ramadan. Jadi ihya ambang tu sebenarnya kita nak hidupkan Ramadan tu. Nak hidupkan malam dia. Lepas tu kita banyak tuan-tuan sekalian lagi-lagi baca Al-Quran. Selalu tadarus kan. Tapi tadarus tu dia cendekir sikit. Tak baca 30 juzuk dah. Nah, dia lain lah sistem dia tu. Nah, just sebenarnya seorang khatam satu ras 3 sebulan Ramadan. Apabila tadarus ni adalah 6 kumpulan, satu kumpulan 10 orang. 6 kumpulan 5 juzuk. Seorang macam 5 juzuk. Tak, bahagi pula dengan 10. Bagi 10 dah jadi setengah juzuk seorang. Setengah juzuk seorang, berapa helai? Nah, berapa helai? 5 helai. 10 muka surat. Setengah juzuk. 1 juzuk 10 helai, 20 muka surat. Sebulan tu makna dia 10 helai ataupun 10 muka surat atau 5 helai. Agak-agak padan tak? Tak padan. Itu sebab kena buat lagi satu nama dia infradi amal. Infradi tu makna dia kita buat sendiri-sendiri lah bang. Bila kita nak mula ni sini lah. Kita ada 5 waktu kan. Satu waktu tu 2 juzuk, satu waktu 2 juzuk. Cukup 5, dah 1 juzuk. Banyak ke? Tak banyak, 4 muka surat. Lagi banyak kita ngadap cerita Korea. Faham tak? Lagi lama. 4 muka surat ya mak. 4 muka surat insya-Allah azam 4 muka surat. Jadi kita azamlah habis dengan izin Allah. Satu hari kita buat 1 juzuk. 2 rakaat mana dia lepas fardu 4 muka surat ataupun 2 helai. Nah, kalau kita 2 helai darab dengan 5 waktu dah jadi 10 helai. Kan? Jadi kita azamlah diri kita Uthman bin Affan. Kita ni tuan-tuan Ramadan cuba nak khatam sebulan Ramadan cuba nak khatam suci Al-Quran. Uthman bin Affan sahabat Nabi. Memang dia sahabat memang hebat lah. Ini nak bagi tahu akan bagaimana keadaan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kekuatan Uthman bin Affan. 2 rakaat semayang khatam sebiji Al-Quran. 2 rakaat. Tahu tak 2 rakaat sebiji Al-Quran. Uthman bin Affan ni hebat, dapat kahwin 2 puteri Nabi. Pertama dengan Ruqayyah, kedua dengan Ummu Kulsum. 2 Uthman bin Affan. Punya Uthman bin Affan punya goram orang dengan Uthman bin Affan. Adil sahabat tu, hebat. Sampai kan orang naik bumbung terajun bunuh tikam Uthman bin Affan. Nah, sebiji tuan-tuan sekalian. Mana dia? 2 rakaat 30 juzuk sebiji Al-Quran. Kat Indonesia ada tapi bukan 2 rakaat lah. Makna dia satu tarawih tu khatam. Mana 20 rakaat tu biji Al-Quran. Larat kita 8 rakaat pun dah menyasar kita. Ini kan 30 juzuk, imam baca lebih sikit memakak dekat belakang tu, cukup lah yang gitu. Punya nak habis cepet imam kan. Jemaah bukan jemaah Taman Senangi lah, bola luar. Nah. Dekat Indonesia ada satu tempat, dia mula lepas Isyak, tarawih dia, habis rapat ke subuh. Makna dia ngam-ngam dia sahur, lepas tu terus dia sembahyang subuh. Tuan-tuan lihat bagaimana. 30 juzuk settle. Imam dia masya-Allah, budak-budak tuan-tuan sekalian madrasah. Kan? Jadi itu kehebatan, keberkatan. Ramadan sahaja berlaku bunuh ni. Bulan Ramadan sahaja berlaku akan bunuh ni. Bulan-bulan luar tak. Ramadan sahaja berlaku. Bagaimana Allah Ta'ala buka pintu hati, mudahkan urusan dalam ibadah.
Jadi kalau kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana Ramadan kan setan dah kena rantai. Macam mana perangai dia tak macam setan lah Ustaz juga. Jadi kita bunuh dah jadi darah daging, zulumat dalam hati. Dia walaupun dah habis semua rantai macam kipeh ha. Ni contoh nombor 5 laju kan. Kalau kita putar nombor 1 dia slow. Walaupun tak laju tapi dia slow. Sebab dah jadi darah daging. Amal yang dia buat sebelum Ramadan waktu setan ada tu serupa macam dia tu, makna waktu Ramadan dah kena gantai, makna dia punya perangai syaitan tu memang dah lokek hati dia. Bahkan dia ni tak nak pula bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang payah tu. Itu yang buat dosa terang-terang dengan Allah Ta'ala. Makan ada dia teguk biar tolan. Kau semayang kau nampak Tuhan, kau puasa kau nampak Tuhan. Nampak tuan-tuan sekalian, punya tahu apabila Allah Ta'ala dah tutup pintu hati dia. Jadi hari ni Allah bagi kita hidayah, nikmat yang hebat. Allah bagi peluang untuk beribadah. Jadi kita gunalah sebaik yang mungkin. Hidup kita ni dua benda kita buat. Yang pertama ibadah, yang kedua taubat. Yang pertama ibadah, yang kedua taubat. Kehidupan kita ni kata Allah, jangan lari daripada akhirat. Hidup cerminan akhirat kita. Jadi kita kena buat betul-betul. Kita kena tahu mana satu perintah, mana satu larangan Allah Ta'ala. Sebab kita hamba makhluk Allah. Kita duduk ni bumi Allah Ta'ala. Kita berpijak bumi Allah Ta'ala. Kita bernaung dekat mana? Langit Allah Ta'ala. Kita matahari milik Allah, bulan milik Allah. Apa yang milik kita tuan-tuan sekalian tak ada. Ingat dulu awal ustaz beritahu apa? Kita ni dulu fakir. Nah, lahir-lahir pun tak pakai baju tuan-tuan sekalian. Apabila Allah Ta'ala bagi segala nikmat kita dapat lihat, kita pun sombong dengan Allah Ta'ala. Memang tak kono tuan-tuan. Jadi kita kena beringat dalam diri kita, hari-hari kita kena muhasabah yang kita ni adalah hamba makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua ni, dapat kita beramal pada bulan Ramadan dengan beramalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita nak tiru sebiji Nabi tak boleh tuan-tuan. Jadi kita ada keinginan kita nak tiru macam mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan kepada kita. Silakan. Okey. Malam Al-Qad ni tuan-tuan sekalian. Okey, tanya soalan tambahan Okey. 2 soalan kau nak bayar dam lepas ni insya-Allah. Okey. Okay. Al-Qad ni tuan-tuan sekalian. Al-Qad makna dia malam tu, dia malam Al-Qad ni dia makna tak ada ketetapan. Kalau dekat Saudi tak silap ustaz dia ambil 27 Ramadan. Itulah ketetapan dia malam Lailatul Qadar. Itu bola Saudi lah, bola kita tidak. Dalam kita faham hadis Rasulullah tiada ketetapan akan malam Al-Qad. Cuma Rasulullah tambah amal apabila sahabat nampak Nabi kuat amal pada malam Al-Qad. Malam Al-Qad kuat amal. Jadi Rasulullah tak beritahu malam ini malam Al-Qad mana ada 27, 29. Rasulullah banyakkan amal 10 malam akhir. Tapi ulama jumhur beritahu tak ada ketetapan. Okay, lepas tu kita carilah daripada yang mudah, carilah daripada malam tamu sampai malam terakhir. Okay. Hari ni 25 Ramadan. Kawan kita cakap, malam ni malam Al-Qad. Dia nampak itu, dia nampak ini, hati dan lain macam, Masya Allah, dan seronok semayang, nampak cahaya lah, nampak itu sujud, ini sujud lah. Itu bahagian dia. Jangan kita alamak dah terlepeh. Tidak. Jangan. Kita carilah lagi sebab dia tak ada ketetapan. Dan sebelum saya jawab okey. Lepas tu kita jangan tunggu sujud itu mana dia simbolik dipanggil. Mungkin kita nampak tu yang sujud itu sujud, tengok pokok macam ni tak sujud pun bukan Al-Qad kot. Mana simbolik kata ulama, simbolik berlaku makna dia malam itu keberkatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kamu tahu tak apakah Lailatul Qadr kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam tu malaikat turun diketuai oleh ruh siapa? Jibril, Ruhil Qudus Jibril. Allah Taala turunkan Jibril, malaikat rahmat sebarkan akan keampunan Allah Taala bermula kata Rasulullah dekat mana? Masjid Al-Haram. Sagheba bi semua mulu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, mana sejahtera pada malam itu sampai bila tamat? Sampai habis subuh. Lepas subuh tuan-tuan sekalian tak ada Al-Qad.
Bila kalau jumpa Al-Qad pukul 8. Waktu tu membutuh. Nampak rapat yang kami. Makna dia sebelum subuh tu habis. Mana selepas subuh habis Al-Qad, dia ada sebelum subuh. Okey, baik. Okey. Al-Qad ni makna dia tak ada doa yang khusus untuk Al-Qad. Wallahu a'lam, kalau tuan-tuan belajar ada doa yang khusus untuk Al-Qad. Yang penting dia setiap malam kita ibadah. Itu insya-Allah confirm. Setiap malam. Itu sebab ada ulama nasihat setiap malam hari tu kan kita sedekahlah. RM1 setiap malam daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Okey, salah satu tu confirm lah ada. Tapi tak adalah ketetapan mana satu. Okey, tanda-tanda dia ada, ulama cerita. Tanda-tanda ada. Yang pertama sekali, Al-Qad ni mana masing-masing punya perasaan. Allah Taala bagi masing-masing. Mana dia kalau kono kita pada malam itu rezeki kita. Nah, okey. Dia hati kita malam itu dengan Allah hati kita lain macam. Kita terbangun pun kita rasa lain macam. Kita rasa kekuatan nak ibadah tu ada. Kalau berlaku dalam malam itu bangun terus dengan izin Allah terus ibadah. Kemungkinan malam itu malam Al-Qad. Hati kita rasa lain. Lepas tu kekuatan kita rasa lain. Malam itu dengan izin Allah kemungkinan malam Al-Qad. Hati kita rasa lain. Seronok hati kita dalam ibadah. Itu tanda-tanda. Lepas itu hujan. Sebab sahabat bagi tahu Nabi beritahu malam ni malam Al-Qad. Waktu itu kami punya dahi ni basah. Sebab Masjid Nabawi tuan-tuan sekalian tutup pohon tamar, hujan tuan-tuan sekalian, air, sujud, lepas tu dahi basah. Jadi malam tu hujan ngonyai-ngonyai. Hujan basah, dia jadi suasana dia sejuk, suasana dia lain. Itu tanda-tanda. Kalau tuan-tuan cakap bila yang sebenar ustaz, saya tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Jumhur ulama begitu, kebanyakan hadis malam-malam ganjil. Ulama bahas lagi kalau Ramadan itu 29, malam ganjil itu bermula kepada ghanam. Kalau Ramadan tu 29, kita ada 29 yang 30 kan. Kalau 29 Ramadan dalam kitab Fadail A'mal kalangan Maulana Muhammad Zakaria bahas mengenai Al-Qad, 29 ni mana dia jadikan jadi malam ghanam. Nah, dia tak jadi satu sebab dia 29. Nah, sebab dia 29 Ramadan. Kalau 30 baru bermula 1, 3, 5, 1, 3, 5, 9 seboleh, 3 boleh sampai 29 Ramadan. Kebanyakan 27 Ramadan. 27. Tapi kalau kita cakap ketetapan tak ada. Ketetapan tak ada. Akan Al-Qad. Jadi yang penting kan doa tu satu, yang penting beramal. Jangan tunggu. Kita tunggu, tengok macam orang dia cakap tunggu, tengok malam jangan tunggu tengok. Biarkan malam hari-hari beramal. Hari-hari kita qiyam malam-malam. Hari-hari. Dengan izin Allah confirm satu malam tu kono. Nampak. Itu orang yang bijak. Hari-hari satu malam confirm kono insya-Allah. Kalau kawan kita dah kono, kita jangan putus asa. Terus mencari dan terus mencari. Itu bahagian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu je. Kita infak RM30 contoh. Kita niat RM1 semalam sampai 30 malam. Dia tak jadi, dia kena semalam, hari-hari kena buat. Macam niat jugalah. Kau je nak jamakkan dia kan. Dia kena buat hari-hari. Masuk hari-hari, jangan sedekah hari-hari. Macam puasa juga. Dia makna dia puasa ni hari-hari. Niat pun kena hari-hari. Jadi tu Haji sentiasa ingat 30 tu 30 bagi. 30 hari-hari sedekah. Itu kebanyakan dia tak ada lah daripada Rasulullah. Cuma dia guna akal kita lah dah 30 Ramadan kita cari ya. Hari-harilah kita bangun malam, hari-harilah kita sedekah, hari-harilah kita buat beramal, nampak. Itu yang tiada ketetapan. Kalau ada ketetapan contoh 29 dah orang tak nak buat lah. 1 tak nak, 2 tak nak, 3 tak nak. Jadi malas kan. Apabila tak ada ketetapan, memang cari tiap-tiap malam. Jadi insya-Allah jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan taufik untuk kita amal dan sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang rahmat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda tu ada. Ingat jangan tunggu. Jangan tunggu pokok sujud, tiang sujud, pokok kelapa sujud, durian jatuh terbuka sendiri. Jangan tunggu. Faham tak? Orang beramal dulu. Ni kebanyakan tunggu itu geram tu. Insya-Allah jangan tunggu. Jangan tunggu beramal. Jangan tunggu kuih bahulu tu nampak guling sendiri, bakar sendiri. Jangan tunggu. Kita nak tunggu keajaiban. Tak payah. Tak payah. Kita yang penting kita amal insya-Allah. Quli qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.